عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله، أحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. إخوة الإيمان، الحمد لله, kita berada dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Kita sambung ikhwatul iman pelajaran kita pada muka surat 30, soalan yang ke-32. Yang ke-32, pertanyaan yang ke-32, iaitu jika dikatakan kepadamu berapakah jumlah negeri tempat tinggal manusia, maka kamu katakan ada 3. Kalau orang tanya pada kita, ini ikhwatul iman, tuan kitab kita ini, dia menghimpunkan hadis-hadis, dia menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut benda-benda asas, benda-benda asas sebagai seorang Muslim. Kalau antum tengok daripada soalan 1 kita baca sampai soalan 32, semuanya asas. Apa agamamu, apa iman, apa Islam, sampailah soalan 32 ini. Ini semua benda asas. Supaya apa ikhwatul iman? Supaya kita ni bila kita bercampur dengan orang, kita dengar orang bercakap 1-2 benda, kita tak terikut dia. Ada orang dia nak kena Tuhan, dia kata. Dia pergi mengaji satu ilmu, roh apa, jasad apa, jisim apa, nyawa apa. Dia pergi belajar benda tu. Satu sepatah harap pun dia tak tahu. Lepas tu dia membincang pada kita, roh makna lain, nafas makna lain, nyawa makna lain, kepala otak dia lain. Ertilah bahasa Arab dulu. Apa dia orang Arab faham dengan makna roh? Apa dia orang Arab faham dengan makna nafs? Apa dia orang Arab faham dengan makna-makna kalimah-kalimah ni semua? Kalimah Arab dia sepatah Arab dia tak tahu. Lepas tu dia lebih daripada orang Arab, dia pecah kalimah tu. Hak dia pecah tu kita cari dalam kamus Arab tak jumpa. Ini satu benda yang sangat berbahaya. Apabila insan dia mula belajar, yang dia belajar itu tidak kepada asas yang betul. Kalau orang tanya kepada kita, dikatakan kepada kita ikhwatul iman, berapakah jumlah negeri tempat manusia tinggal, kita jawab, kita ni pernah tinggal, akan tinggal dalam 3 negeri. Pertama, kata dia, alam dunia yang fana, tidak kekal, dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini, kehidupan dunia itu tidak lain, hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Tuan kitab kita kata, kalau orang tanya kepada kita, pertama sekali kata dia, kita hidup di dunia ini, kita hidup di dunia. Kenapa dia tak kata kita ini sebelum dunia kita hidup di tempat lain?
Sebab benda tu kita ni lost memory. Quran kata alladzi khalaqal mauta wal hayata, kami jadikan mati dan hidup. Sebelum mak kita lahir kita tak tahu apa, maka itu adalah mati untuk kita. Mati sebenarnya satu alam. Sebelum mak kita bertemu dengan ayah kita, mereka berkahwin, kita tak ada. Sebelum mak kita dan ayah kita berkahwin, kita ni tak ada. Itu yang Quran katakan kepada kita, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak akan datang kepada kamu satu masa di mana kamu itu tidak pernah disebut-sebut orang. Hal ata 'alal insan, tidak akan sampai kepada insan ini hinum minad dahr, satu pusingan masa, satu putaran masa, yang pada pusingan masa itu lam yakun syai'an madhkura, siapa pun tak pernah sebut kita. Bila masa mak kita belum jumpa ayah kita lagi, masa tu di mana kita? Kita ada di mana? Kita ada di sisi Allah. Kita ada pada ilmu Allah. Bila Allah yang menentukan jodoh mak kita, pak kita, sebelum mak kita dan pak kita bertemu, jodoh dah ada di sisi Allah. Maka bila jodoh ada di sisi Allah, Allah telah menentukan orang ini bila kahwin berapa banyak zuriat dia, dan anak dia nak buah nama apa. Kita ini ada di sisi Allah, tapi tak pernah disebut orang pun. Kata Allah, inna khalaqnal insan min nutfah amsyaj. Kemudian kami yang menjadikan manusia daripada nutfah ayak mani yang bercampur. Kami yang menjadikan manusia daripada ayak mani yang bercampur. Nabtalih, kami uji manusia ini. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadi pada dia pendengaran dan penglihatan. Kita ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6, Allah katakan, khalaqakum min nafsin wahidah. Kami cipta kamu daripada nafas yang satu. Tengok dia guna nafsin, nafas. Nafsin tu nafas bahasa Arab. Kita ni duk menyawa ni, orang tu duk menafas. Kami jadikan kamu daripada nafas yang satu. Ada dua makna. Satu, kita ini berasal daripada Adam alaihissalam. Yang kedua, ikhwatul iman, makna kita dijadikan daripada nafas yang satu ialah sebagai pembuktian kita ini, saya dengan antum tak sama, tetapi kita adalah nafas yang satu. Antum tengok bila kita pergi hospital ke, kita naik motor di jalan ke, kita naik motor, tiba-tiba kita tengok ada satu kawan, dia naik motor juga tapi motor dia pancat, dia duduk tolak dengan kaki dia. Kita dah terlepas ke depan, kita berhenti, kita tengok, kemudian kita kata kesian. Kita kata kesian lah kawan tu. Ataupun kita tengok orang accident tengah jalan, kita tengok dia accident, Allahu Akbar, kita jadi terkejut, kita jadi gemuruh, dan kita tanya macam mana, mati ke dia, hidup ke dia. Soalan timbul, perasaan kita kesian ke orang ni, perasaan kita sedih tengok orang susah ni, mai dari mana? Mai daripada nafas yang satu. Kita ni satu nafas. Kerana itu Allah membuktikan kita ini satu nafas. Kadang-kadang orang tu bukan ada kena mengena apa dengan kita pun, tapi bila kita tengok kesusahan dia, hati kita terusik hati kita.
Macam mana hati kita boleh terusik? Kita bukan ada hubungan darah, hubungan rahim dengan dia. Kenapa kita boleh kesian pada dia? Nafas yang satu, yang nafas itu dipecahkan oleh Allah. Kita daripada satu nafas, satu nyawa, kita daripada satu perasaan. Perasaan itulah Allah, bukan saja Allah jadikan Nabi Adam alaihi salam itu mewakili manusia yang pertama, tetapi semuanya diwakilkan. Perasaan, hubungan apa sekalipun. Quran kata kepada kita, khalaqakum min nafsin wahidah. Kami ciptakan kamu daripada nafas yang satu. Subhanallah. Subhanallah. Summa ja'ala minha zawjaha. Kemudian kami jadikan daripadanya itu pasangan-pasangan. Kami jadikan pasangan. Kami buat manusia nafas yang satu dan kami buat pasangan-pasangan kepada manusia itu. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwajin. Kami turunkan kepada manusia ini 8 jenis binatang yang berpasang-pasangan. Dalam suratul An'am nanti dia terangkan. Allah beri pada kita 8 jenis binatang yang berpasangan. Kata kambing ada pasangan dia, jantan betina. Lembu ada pasangan dia. Unta ada pasangan dia. Sebut binatang apa pun, Allah jadikan pasangan-pasangan. Jantan betina kira satu, jantan betina kira satu. Kami jadikan 8 jenis binatang kepada kamu berpasang-pasangan. Kata Allah, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Kemudian kami jadikan kamu manusia ini di dalam perut ibu kamu satu fasa kepada satu fasa yang berikutnya. Satu fasa kepada satu fasa yang berikutnya. Allah cerita manusia itu daripada mana. Kami jadikan manusia satu nafas. Kita ni satu nafas. Kita ni daripada rumpun yang satu, rumpun manusia. Pada itu manusia simpati dengan manusia. Pasal itu bila manusia tak simpati dengan manusia, itu bermakna manusia itu telah dicemari. Darahnya, perasaannya, syuurnya, semua telah dicemari oleh syaitan. Insan tidak boleh membenci insan, kerana insan daripada nafsin wahidah. Wahidah. Ada orang sakit, kita rasa kita sakit. Dia terbeban, kita rasa kita terbeban. Kenapa? Ini bukti di sisi Allah. Kami jadikan kamu daripada nafsin wahidah. Kemudian ikhwatul iman, Allah cerita bagaimana nafas yang satu itu. Kata Allah, kami jadikan kamu dalam perut ibu kamu. Kita adalah makhluk daripada dalam perut ibu. Kita bukan tabung uji. Dan kita pun bukan daripada beruk mak ye yang apa Darwin kata ni. Dia seorang lah. Yang beruk tu dia seorang. Kita bukan daripada beruk macam dia kata. Macam mana kita dibuat? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu daripada perut ibu kamu. Macam mana Allah Ta'ala buat kamu? Khalqan min ba'di khalqin. Daripada satu kejadian berpindah ke satu kejadian. Daripada apa? Dia start dengan nutfah, kemudian dia jadi alaqah, kemudian dia jadi mudrah, kemudian barulah nak jadi izam, segala tulang belulang. Nutfah, dia start dengan nutfah, satu titik ayak mani kita kata. Kemudian ayak mani itu menjadi alaqah, menjadi darah. Kemudian darah itu menjadi mudrah, menjadi daging. Kemudian daging itu summa kasawnaha, daging itu diuli, diadun oleh Allah Ta'ala. Telinganya jadi janin. Kemudian dipermasukkan izam, segala tulang belulang. Daripada nutfah kepada alaqah, alaqah kepada mudrah, kesemua ini kata Allah kamu tak terlepas daripada fi zulumatin thalathin, daripada 3 kegelapan. Subhanallah. Insan berada dalam 3 kegelapan yang dahsyat. Dalam perut mak kita tu, kita berpindah daripada satu ke satu, kita diselaputi dengan kegelapan.
yang menyebabkan sampai hari ini kita tidak tahu bagaimana kondisi kita. Kalau saya tanya sahabat, masa duduk dalam perut hari itu makan es krim apa? Tak boleh ingat. Lost memory. Tetapi masa kita duduk dalam perut mak kita, kita tidur, kita jaga, kita lapar, kita dahaga, kita direzekikan oleh Allah. Tetapi kesemua itu berada dalam 3 kegelapan. Kita lost memory. Kita tak akan boleh ingat. Itulah membuktikan Allah itu Khaliq, pencipta yang menyimpan rahsia manusia. Apabila Allah berfirman, dia adalah pencipta, demi Allah ikhwan, dia adalah pencipta. Dia simpan rahsia manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia menyatakan bahawa apa makna bila Allah buat kita daripada nutfah menjadi alaqah menjadi mudrah, kemudian kita diselaputi dengan 3 kegelapan. Kata Ibnu Abbas, yang pertamanya kita gelap kerana rahim itu gelap, dia kata. Nutfah, alaqah, mudrah, dia berada dalam rahim, dan rahim itu gelap. Rahim itu memang gelap. Yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dah rahim itu gelap, kita pula masa tu jadi janin, dibalut dengan satu pembalut. Ini kalau antum pergi kepada internet, antum boleh tengok macam mana orang pernah ambil budak keluar daripada rahim ibu, pembalut tu tak pecah lagi. Orang Melayu panggil pecah tuban. Dia pembalut itu Allah balut. Budak ini dah jadi budak, duduk dalam rahim gelap, kemudian dia dibalut, dia diseliputi. Allah jaga kita, subhanallah, Allah jaga kita. Bila kita dibalut dalam rahim, kita bertemu dengan gelap yang kedua. Rahim itu dah gelap, dibalut lagi dengan pembalut, kita gelap yang kedua. Dan yang ketiga, kata Ibnu Abbas, perut mak kita itu sendiri dah gelap dah, tak ada cahaya. Memang tak ada cahaya. Maka benarlah Allah Ta'ala berfirman, yakhluqukum fi butuni ummahatikum, dijadikan kamu di dalam perut-perut ibu kamu, khalqan min ba'di khalqin, daripada satu kejadian ke satu kejadian, kesemuanya fi zulumatin thalathin, di dalam 3 kegelapan. Zalikumullahu rabbukum, demikian itulah kemampuan Allah pencipta kamu. Demikian itulah kemampuan Allah pencipta kamu. Lahul mulk la ilaha illahu, baginyalah yang memiliki hambanya dengan kesempurnaan. Dia milik kita dengan penuh kesempurnaan. Kita tak boleh buat apa dah. Bila kita dipindah daripada satu ke satu, dia milik kita. Dia milik kita. Lahul mulk, dia memiliki, dan dia memiliki cara sempurna seluruh makhluk-makhluk dia. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Fa anna tusrafun, kenapa kamu sentiasa mencari alasan untuk berpaling daripada pencipta kamu? Subhanallah. Jadi ikhwatul iman, kita kena ingat, mungkin tuan kitab kita ini menyebut kita sekarang berada di alam yang fana. Alam ni dipanggil Darul Faniyah, negeri yang fana, sebab akan berlaku kiamat dan sebab kita akan mati. Tetapi kita kena ingat, sebelum kita datang kepada Darul Faniyah ini, alam yang fana, kejadian manusia itu telah membuktikan kemampuan Allah. Dalam surah Al-Mursalat, Allah menggunakan satu kalimah tentang kejadian manusia. Allah katakan, alam nakhluqum mimma immahin, alam nakhluqum mimma immahin, adakah tidak kami ciptakan kamu daripada air yang sangat mahin. Mimma immahin, air yang mahin. Kalau kita tengok terjemahan Melayu, ma'in mahin, dia kata air yang hina. Air yang hina. Mahin, dia kata hina. Tapi Ibnu Abbas kata mahin bukan makna hina, tapi makna dhaif, ayatnya lemah.
Tetapi ayatnya lemah ini mungkin dipandang hina. Sebab kalau orang cakap tentang ayat mani ini sesuatu yang memalukan, hubungan yang memalukan, sangat malu. Kata hampi mana? Saya mandi sunat jemaat. Orang seronok. Mana? Ini nak pergi sembahyang raya, mandi sunat raya. Ni nak pergi mana? Nak angkat adab besar. Satu macam. Dan lagi nak. Dia cakap kita dan lagi nak. Sesuatu yang memalukan. Jadi mungkin kerana itu sebahagian orang menafsirkan hina. Dia satu kehinaan. Anda tengok ayat mani dengan kita buang najis, ayat kencing, semua ni ada perbezaan. Apabila kita buang najis, kita kencing, kita mengaji fiqh, syarak hanya menuntut kita membasuh tempat keluar tu saja. Kalau najis besar ke, najis kecil ke, kita basuh di situ. Tetapi kalau kita kata ma'in mahin ini, ayat mani ini keluar, kita dituntut basuh daripada kepala sampai tapak kaki. Tak selesai kita basuh tang situ sahaja. Tak selesai, sangat tidak selesai. Mungkin itu satu daripada wajah apa dia? Wajah manusia ini diseliputi kehinaan. Sangat menghinakan diri dia. Dan manusia bila nak melakukan hubungan yang halal yang diizinkan oleh Allah berjima, dan dia akan mencari tempat-tempat yang begitu menyembunyikan diri. Kenapa? Kerana itu sangat memalukan. Dan kalau orang tahu, satu kehinaan bagi wajah dia. Mungkin ayat itu dikatakan Allah Ta'ala firmankan, alam nakhluqum min ma'in mahin. Tidakkah kami jadikan kamu daripada ma'in mahin, ayat yang mahin di satu wajah diterjemah dengan makna hina. Tetapi dalam tafsir ma'in mahin dia lebih kepada ayat yang dhaif. Antum tengok subhanallah, sebelum dunia ini dipenuhi dengan inilah apa, sains ini semua ni, kita tidak tahu sains ini semua barulah datang kepada kita. Tetapi ayat ini lebih awal turun. Ibnu Abbas radhiyallahu an telah berani memberi terjemahan ayat dalam surah ini, ma'im mahin, maksudnya ayat yang dhaif, ayat yang lemah, bukan hina tapi dia lemah. Bagaimana Ibnu Abbas dapat membuktikan lemah? Kerana Ibnu Abbas ketika dia tafsir ayat ni, dia tidak ada makmal lab ni semua nak ambil ayat tubuh dalam tu, nak tengok molekul mani macam mana. Lepas tu kita boleh tahu bagaimana bila mani itu terpancar ke dinding rahim, bagaimana dia berjalan nak sampai wanita itu mengandung. Ibnu Abbas tidak tahu. Tetapi doktor hari ini membuat kajian, memang ayat mani ini dia keluar, dia melekat ke dinding rahim, dia akan jadi berjuta-juta seperti mana lintah-lintah ataupun berudu-berudu yang lekat ke dinding rahim, dan dia akan cuba menyeberang sampai ke tempat peranakan untuk jadi benih. Dan ketika itu dia sangat lemah dan dia mati. Kalau sekali ayat mani itu keluar, mungkin dia akan jadi 1 juta ataupun 2 juta molekul dia. Semua itu akan berjuang untuk sampai ke tempat dia supaya wanita itu boleh mengandung. Tapi daripada berjuta ni, ia akan sampainya hanya 1 molekul sahaja. Lain juta-juta akan mati tengah jalan. Kenapa? Kerana dia lemah. Sains hari ini boleh membuktikan perjuangan untuk mendapatkan anak itu, ayat mani itu satu makhluk Tuhan yang sangat lemah. Tapi sebelum sains kata dia lemah, Ibnu Abbas telah menyatakan ayat itu lemah. Subhanallah. Itu tengok, Allah telah memberi kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi pernah menyatakan, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Kau faqihkan dia ya Allah tentang agama, dan kau alimkan dia tentang urusan tafsir. Subhanallah. Memang insan ini ikhwatul iman dicipta dalam keadaan sangat lemah.
tersangat lemah dan amat-amat lemah. Karena itu kita berjumpa dengan satu ayat daripada surah Al-Ghafir, ayat yang ke-67. Allah Ta'ala firmankan, Allah kata, huwa alladhi khalaqakum min turab, kami jadikan kamu daripada tanah. Kami jadikan kamu daripada tanah. Yakni Allah merujuk kejadian Adam. Kita bukan dari tanah, kita daripada Adam. Adam daripada tanah. Summa min nutfah, kemudian kami buat kamu daripada nutfah, ayat yang terpancut, ayat mani. Adam daripada tanah, kita daripada pancuran Adam. Maka berkembang biaklah anak Adam dengan sistem perkahwinan, maka daripada nutfah kita jadi. Summa min alaqah, kemudian daripada nutfah kami pindahkan kamu kepada alaqah, kepada darah. Summa yakhrujukum tifla, kemudian kami keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu ini tifla, seorang anak. Seorang anak yang cukup segala-galanya. Summa litablughu asyudda, kemudian kami biarkan kamu menempuh hari-hari dan tahun-tahun. Kami biar. Allah cerita manusia dalam rahim ibu macam mana, dan bagaimana kita duduk dalam rahim ibu nak lekat kita itu. Perjuangan yang begitu dahsyat, lemah, sangat melemahkan. Kemudian bila dah jadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudrah, dibalut dengan 3 kegelapan. Kemudian kata Allah Ta'ala, kami lahirkan kamu sebagai tifla, sebagai kanak-kanak. Kemudian kami beri masa yang panjang untuk kamu menghabiskan masa anak-anak itu. Kemudian kata Allah, summa litakunu syuyukha, tiba-tiba kamu tidak sedar daripada anak kamu sudah menjadi tua. Proses manusia berjalan. Kalau tanyalah kita balik, hari mak kita lahir, kita pun tak tahu dah, kita hilang dah. Kita dah hilang dah, delete dah memori itu. Hari ni kita sudah syuyukha, dah jadi orang tua. Dah jadi tua. Kita buka kepiah duduk depan cermin, uban merata. Uban merata. Subhanallah. Yang duk ni tak ada uban, saya penuh dah uban. Tu saya pakai kepiah. Kita beruban dah. Kalau orang tua lah, orang tua dia nak bagi nasihat pada kawan tu tak sedang kan. Tu dia kata, Bapak Mi dah beruban atas bawah. Orang tua. Orang tua punya bahasa, ni tak sedang diri, dah beruban atas bawah. Dah beruban. Kita tak sedang. Kita keluar sebagai budak, mak kita pun kadang-kadang dia kata pada kita, hang dulu kecil lah besar dah nah. Sedap-sedap hang dah ada anak, aku dah ada cucu dah. Ya Allah, masa berjalan. Allah kata kami biarkan manusia begitu. Dia menempuh masa-masa dia. Kata Allah, wa minkum man yatawaffa min qablu. Tetapi kamu kena sedar, ada di kalangan kamu tak sampai tua kami ambil nyawa dia. Kamu sampai tua, tapi ada yang tak sampai tua, kami rebut dia di tengah jalan. Kenapa kata Allah? La'allakum ta'qilun, supaya nyawa kamu belum diambil, kamu mau berfikir. Kesemua ini adalah tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah. Ikhwatul iman, dalam suratul Nahli pula Allah kata sepatah tentang kejadian manusia. Kalau antum dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, antum baca semuka tu habis, antum tengoklah Allah akan cerita detail macam mana dia selaput isi diselaput kepada tulang, kemudian tulang itu macam mana, kemudian kita keluar dengan perjalanan yang begitu mudah. Itu begitu detail Allah Ta'ala ceritakan. Dalam suratul Nahli juga Allah Ta'ala kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala kata, dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Perut ibu-ibu kamu. Dan kamu tidak mengetahui apa-apa. Kita duduk dalam perut, maka kita jatuh daripada perut. Jatuh. Kita ada dalam perut mak, kemudian kita jatuh daripada perut, kita keluar ke jalan yang biasa orang keluarkan anak. Tapi kita daripada perut, daripada perut kita dikeluarkan. Kita memang rumah kita itu dalam perut. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum.
Kami keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Perut ibu kamu besar kerana kamu duk ada. Dikeluarkan kamu. Allah bukan bercerita tentang jalan keluar. Allah bercerita daripada apa kita dikeluarkan. Dari tempat mana kita dikeluarkan. Daripada perut ibu. Daripada perut ibu kamu. Kemudian kata Allah Ta'ala, la ta'lamuna syai'a. Masa kamu keluar tu, kamu tak tahu apa. Tengok. Pasal tu kita tak boleh ingat. Kita tak tahu apa. Dah lah duduk dalam perut mak kita itu dalam 3 kegelapan. Kemudian kita keluar itu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa. Insan keluar di muka bumi Allah Ta'ala, dia start dengan zero, nothing. You are nothing, man. Kamu kosong. Hari ni kita jadi somebody, kita jadi macam-macam. You start dengan zero, you are nothing. Kamu tak ada apa-apa. Kamu lemah. Kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mula memberi nikmat yang paling kamu perlukan. Nikmat apa? Nikmat pendengaran, penglihatan dan perasaan hati. Supaya kamu boleh bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Antum, kalau kita tanya diri kita lah, nikmat apa yang paling besar? Kalau antum tanya saya lah, saya kata nikmat duit lah, nikmat kekayaan lah. Pasal apa? Mata kasar kita tengok, bila kita ada duit, bajet kita lebih, kita adalah orang macam-macam. Kita macam-macam lah. Kita boleh buat macam-macam. Kita beli tanah, nak buat rumah pun boleh, nak buat diskotik pun boleh. Bila kita ada, we have money and power, kita gabungkan duit dan kuasa. Tetapi Allah Ta'ala insafkan manusia. Masa kamu keluar ke dunia, sekupang 5 dik pun tak ada, duit seduit pun tak ada, apa pun tak ada. Tapi kamu ada apa? Kamu ada pendengaran, kamu ada penglihatan, kamu ada perasaan. Itulah modal insan menumpang bumi Allah. Kalau kita keluar kita tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, tak ada hati, habis kita. Kita menempah kehidupan yang sangat menyusahkan kita dan menyusahkan penjaga kita. Allah bagi modal yang tak pernah kita bersyukur pada Allah. Mata, telinga, perasaan. Anak kecil, masa kita jadi kecil, macam mana kita boleh kenal mak kita? Orang tua kata seminggu ni dia tak cam apa-apa, dia nampak semua serupa, dia tak kenal. Dia pun tak tahu dia nak mamak ke, nak Melayu ke, nak boyan, dia pun tak tahu. Yang dia tahu dia wek. Tapi kenapa bila mak dia pegang dia sengak? Mak dia pegang dia sengak. Orang lain pegang dia keriau. Mak dia bagi susu badan ke dia sengak. Orang lain bagi susu badan dia riau. Kenapa? Allah bagi pada dia afidah, syu'ur, perasaan dia. Dia tahu siapa yang melahirkan dia, perasaan. Ini nikmat yang Allah sebut dalam surah An-Nahl. Kita keluar, Tuhan telah membekalkan nikmat kepada kita, perasaan. Kita kenal. Dia jadi macam mana anak ayam menumpang anak itik. Mak ayam tak mengeram, mak itik memang mengeram telur ayam. Keluar anak ayam lah. Anak ayam pun ikutlah mak itik dia. Dia ikut. Bahasa lain. Tapi dia ikut. Tapi mai satu masa, jiwa anak ayam dia kata, ni bukan mak aku ni. Tak tegak langsung. Anak ayam, kalau itik kata ke dia, hang anak aku, muka kita serupa. Anak ayam, dia bukan boleh pergi cari cermin tengok muka dia. Anak ayam tak boleh peruh muka serupa. Tetapi kenapa anak ayam last kali dia cari juga mak ayam? Anak ayam pergi balik ke reban ayam kerana perasaan. Antum tengok penyu yang bertelur di rantau panjang, rantau abang. Penyu bertelur di situ, mak penyu kambuh telur penyu, dia kambuh anak dia, dia kambuh. Anak penyu pun meletah naik ke atas. Dia tengok cahaya matahari, lentera matahari, dia turun juga ke laut, dia tak naik ke gunung. Belum pernah kita jumpa gunung atas
Bukit Bendera. Tanya pasal apa main Bukit Bendera? Penyu kata aku sesat. Ini betul-betul penyu yang ajaib. Penyu tetap pergi ke ayam. Bagaimana penyu tahu di dalam ayam itu ada mak dia? Allah memberi nikmat perasaan pada manusia. Nikmat perasaan. Jadi kepada kita nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan nikmat perasaan, la'allakum tashkurun, supaya kamu syukur akan Allah Ta'ala. Dalam surah Ar-Rum, ikhwatul iman, ayat 54, Allah Ta'ala katakan lagi sekali, Allah katakan, Allahu alladhi khalaqakum min di'fin. Allah lah yang telah menciptakan kamu daripada lemah. Allah akui, Allah pemegang rahsia kita, dan dia kata kita ini lemah. Dia cipta kita daripada lemah. Summa ja'ala min ba'di dhi'fin quwwatan. Lepas daripada kamu lemah, kami beri pada kamu kekuatan. Mungkin masa kita kanak-kanak kita lemah, berjalan tak boleh, berdiri tak boleh. Sekarang ni kita kuat. Sekarang ni semua kita buat sendiri. Sekarang ni nak lawan dengan orang pun boleh. Nak lawan dengan orang pun boleh. Kita kuat. Kata Allah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lepas daripada kamu kuat, kami akan jadikan kamu lemah dan kamu beruban. Subhanallah. Sekarang sudah beruban. Sekarang sudah beruban. Janji Allah telah dikotakan. Allahu Akbar. Janji Allah telah dikotakan. Aku jadikan kamu daripada lemah, kemudian aku beri kamu kuat. Kuat ini pinjaman antara lemah dan lemah, tengah-tengah ada kuat. Kita start dengan lemah, kita akan kembali lemah. Tengah-tengah ada kuat. Kuat ni terlalu sementara. Terlalu sementara. Berapa lama kita kuat? Hari ni umur 35 pun kena ada diabetes. Kuat apa? 35. Jalan lemah, rasa seram sejuk. Dia ingat orang buat. Pergi jumpa bomo. Bomo kata memang orang buat, tapi si pembuatnya cari tak nampak lagi. Pergi doktor ambil darah, dia tengok. Dia kata gula 24. Mau tak teruk, dia kata. Ni ada benda dalam badan ni, gula, high glucose. Bukan ada jin dan setan, ni makhluk ni, dia kata. Duk pergi kena gula teruk sangat, kita lemah. Hari ni pun kita dah lemah. Ketahuilah, dalam lemah ini kita akan bertemu lagi satu kelemahan. Sangat menyusahkan kehidupan insan. Wasyaibatan, dan kita akan berubah. Kita akan berubah. Kata Allah Ta'ala, yakhluqu ma yasha'u wa huwa as-sami'ul wa huwa alimul qadir. Allah akan lakukan apa yang dia kehendaki. Dia sangat mengetahui dan dia ini sangat berkuasa di atas apa-apa yang telah diciptakan itu. Subhanallah, ikhwatul iman. Allah telah membuktikan janji dia. Allah telah membuktikan janji dia. Maka sekarang ini kata Tuhan kitab kita, kita berada pada dunia yang fana. Dunia yang inilah dunia ini. Kita makan, kita minum, kita itu, kita ini. Silakan. Kedua, kata dia, kita akan berpindah ke alam barzakh, alam kubur. Alam kubur. Kenapa dia alam perut mak tu dia tak masuk di sini? Sebab kita lost memory. Kita lost memory. Ini kawan-kawan kita yang balik Gunung Jerai, pergi makan bertih 2 minggu di Gunung Jerai ni, dia balik, dia nak teroka alam perut. Dia nak teroka. Dulu kita duduk di alam arwah. Bukankah kita telah berkata, Allah telah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala. Dia nak pergi belajar ayat tu. Allah bertanya, siapa Tuhan kamu? Kita menyatakan, kamu, bala, kaulah Tuhan kami. Maka dia pun cerita. Ini dia kata, siapa yang jawab, tangan siapa naik. Dia nak cerita, lost dah memori itu. Itu rahsia Tuhan. Itu rahsia Tuhan. Rahsia Tuhan. Allah bertanya kepada Adam, siapa Tuhan kamu? Adam menyatakan, kau Tuhanku. Engkau Tuhanku. Adam telah jawab bagi pihak kita, engkau Tuhanku. Kau penciptaku, ya Allah. Aku adalah hamba-Mu. Adam kembali pada Allah walaupun dia buat dosa, dia sedang, dia siapa?
Dia pinat Gunung Jerai, 2 minggu makan bertih saja. Dia turun mai, dia nak cerita. Yang jawab itu adalah arwah. Kita tanya dekat dia apa beza arwah dengan roh pun dia tak tahu. Tapi dia nak merentasi alam tu. Dia kata kita ni arwah, kita bukan roh, kita arwah. Betul lah, arwah lapang nama dia. Dia kata kita ni bukan roh, kita ni arwah. Roh tu Tuhan, kita arwah. Tengok. Sampai dia tak tahu ekor kepala bahasa Arab. Ni, mangkuk oi. Roh tu mufrad, arwah tu jamak. Roh tu singular. Arwah tu plural. 1 nama dia roh, 2 nama dia ruhani, 3 nama dia arwah. Arwah tu banyak roh. Yang hang kata hang bukan roh tu pasal apa? Tu 2 minggu pergi makan bertih. Ni mau ajak dah 2 minggu makan putih derian saja. Makan kulit derian. Apa punya mangkang akal dia setelah tu? Tak tahu ekor punca. Tak, bukan begitu. Kerana itu Tuhan kitab, dia tak start kita ni daripada perut mak kita. Quran bercakap kita daripada perut mak kita. Kita beriman dekat Quran cakap saja dan kita tak boleh terokak lebih. Maka sekarang ini kita berada di alam syahadah, alam dunia. Alam perut mak kita sembahyang tak payah apa, tak payah apa, tak payah apa, tak payah apa, tak payah. Maka kita terus bincang alam tu. Cuma kita perlu tahu apa Quran kata ketika kita berada di situ. Dan kita tak boleh buat flashback. Kita dalam hidup ni ikhwan tak ada U-turn. Yang bolehnya kita U-turn kepada Tuhan saja. Kita nak U-turn balik tak boleh. Banyak tragedi dah jadi. Kalaulah saya boleh patah balik, tak ada patah balik. Yang adanya awak berpatah balik kepada Tuhan dan Tuhan menguruskan apa yang tersilap. Satu je boleh. Ikhwan, sekali Allah berfirman di dalam Quran, dia bersama dengan hambanya, dia akan kota janji itu, dia bersama dengan hambanya. Kita aja tak rasa Tuhan sama dengan kita. Allah akan kota janji dia, ikhwan. Dia kata innallaha ma'as sabirin, Allah sama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin, Allah sama dengan orang takwa. Demi Allah, dia kota janji dia. Kita tak rasa Tuhan sama dengan kita. Kita sakit, kita uzur, kita ditimpa musibah, kita macam tu, kita tanya mana Tuhan, mana Tuhan. Yang kita baca hadis tu semalam, bila Khabab kata ala tastansiru lana, ala tad'u lana, kami susah ya Rasulullah, tak berdoa kah, tak berdoa kah, tak berdoa kah. Nabi kata wallahi demi Allah, Allah akan kotakan janji Allah. Walakinnakum tasta'jilun, kamu ni gopoh. Nabi kata Allah akan kota apa yang Tuhan kata. Dia kata dia bersama orang yang sabar. Kamu sabar, demi Allah dia bersama dengan kamu. Dia tak pernah tak kota janji dia. Kamu yang kalang kabut, Nabi kata walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah ikhwanu, duk jadi dekat adik-beradik kita di Palestin ni semua ni, demi Allah, Allah akan kotakan janji dia. Dia bersama dengan mereka. Demi Allah, dia bersama dengan mereka. Dia bersama dengan mereka. Habis kalau dia bersama dengan mereka, awak dia tak tolong apa? Demi Allah, dia sedang menolong mereka. Demi Allah, dia tidak pernah mungkir janji dia. Dia tak pernah mungkir janji dia. Bila dia kata dia tolong kita, dia tolong kita. Kita baca hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata apa? Ada 3 orang doa dia tidak ditolak oleh Allah. Hadis ini hadis sahih. 3 orang doa dia tidak ditolak oleh Allah. Siapa dia? Imam yang adil, pemimpin yang adil. Allah janji pemimpin yang adil, Allah tak tolak doa dia. Yang kedua siapa dia? Orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. As-saim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia buka puasa dia. Allah tak tolak doa dia. Dia mintalah semasa kita puasa ni, kita bagi tahu dekat Tuhan hajat kita bagi tahu. Yang ketiga siapa dia? Orang yang zalim. Orang yang zalim, Allah akan terima doa dia sampai Allah kata la ansuranak walau ba'dahi. Aku tolong kamu. Kalau kamu tak rasa aku tolong, aku mesti tolong lepas ni. Demi Allah ikhwan, 3 orang ini Allah terima doa mereka. Kerana Allah kata Allah tak tolak, Allah tidak tolak. Allah tunaikan janji dia. Cuma apa Nabi kata dalam hadis,
ana 'inda zanni 'abdi bi. Tuhan ni dia dengan hamba dia, ikut dalam hati hamba ni ada apa. Nabi kata apa? Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kau minta kepada Allah, kau pegang hati kau kuat. Apa dia? Kau yakin Allah terima doa kau. Kau pegang dia lah. Tuhan tak mungkir janji. Jiwa kita dimain oleh syaitan. Mana? Soalan kita, mana apa? Tuhan akan tunai. Tuhan akan tunai janji dia. Karena itu tuan kitab kita ini, ikhwatul iman, dia bercakap alam yang kita ada memori. Maka kita start dengan alam dunia yang fana, dan kita akan berpindah ke alam barzakh. Firman Allah Ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Dia buat nota kaki nombor 40. Barzakh ialah alam kubur, di mana setiap manusia di sana merasai sama ada nikmat atau azab, siksa, sementara menanti hari kebangkitan. Allahu Akbar. Hak ni takut ikhwan, hak ni takut. Hari mati takut. Nikmat kubur ini sangat istimewa, terus sangat istimewa. Tetapi azab kubur sangat mengerikan, Kita macam mana ikhwah sebelum kita mati? Macam mana? Kita di atas dua benda aja ikhwah. Last sekali dua benda. Saya kata ni kat diri saya kata dekat sahabat-sahabat sekalian, antum ingat dua aja last sekali. Apa dia? Dalam dunia ni kita jaga ikhlas kita elok-elok. Ikhlas kita dengan Allah jaga elok-elok. Ikhlas ni ikhwan, saya tak boleh kata antum tak ikhlas, antum tak boleh kata saya tak ikhlas. Sebab pertama, ikhlas ni benda yang sangat tersembunyi. Hanya orang tu tahu dia tidak ikhlas, dan apabila dia bagi tahu pada orang dia tak ikhlas, kita tahu. Bahasalah dia panggil apa? Body language. Dia tak bagi tahu dengan mulut, tapi dia bagi tahu dengan body language. Kereta nak kena kanan, ada kereta tu abang, aku pi kanan. Mana ada? Dia bagi apa Pak Mik? Body language, signal pun lampu je. Tak. Lampu tu tak kata hati-hati, kanan, tak ada. Tapi mana kita tahu dia kena kanan? Lampu menyala kanan lah. Tapi ada tak kereta yang gila, dia bagi kanan, dia tutup kiri? Ada. Ni pemandu mabuk betul-betul. Ada, bukan tak ada. Duk jadi aksiden ramai lagu tu. Lepas itu orang kata nak bawa kereta ni kena ada dua. Satu kena ada lesen, satu kena ada pengalaman. Lagi satu, kita terpaksa memahami karakter pembawa kereta. Harap lesen saja tak boleh. Harap lesen, dia bagi kanan mesti masuk kanan. Dia bagi kanan tu dia berhenti. Kita bagus punya laju, boom. Kita marah dia marah kita. Kita kata apa hang bagi kanan masuk kiri? Dia kata kita awak hang jelangak pasal apa? Hang tak nampak ah? Tak boleh. Body language. Ikhwan, dia buat karakter, dia tidak ikhlas. Kadang-kadang body language ni kita nak faham 100% dia tak ikhlas pun tak boleh. Dia hanya sekadar body language. Sebab kadang-kadang dia boleh jadi macam lain, macam kereta tadi, bagi kanan masuk kiri, bagi kiri masuk kanan. Dia boleh break mengejut, boom, kita bagi tengah belakang. Kita duk kata dia tak ikhlas. Rentak dunia memaksa dia bagi tahu apa dia buat. Sepatutnya dia buat satu benda, dia sembunyi. Tetapi dunia memaksa dia. Dia pun mengikut rentak dunia, tetapi dalam masa yang sama dia peduh hati dia kepada Allah. Hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi satu, ikhwan, kita jaga ikhlas kita. Yang kedua, ikhlas je tak cukup ikhwan, kita mesti ikut Nabi SAW. Terutamanya ibadat, mesti ikut Nabi. Demi Allah, hari kita mati ikhwan, kita akan menangis. Kalau satu, dua-dua ni tak ada, kita menangis. Kita mesti menangis. Saya tak kata kita menangis, demi Allah saya kata kita pasti dan mesti menangis. Kenapa ikhwan? Kerana alam barzakh kita masuk ni cuma ada dua aja. Sama ada kita dikatakan nam, kanamul arus,
Tidaklah kamu macam tidur pengantin. Nam kanamu salih. Tidaklah kamu macam tidur orang saleh, akan dilayan kamu mimpi yang indah-indah, nikmat, ataupun akan didatangkan azab. Siapa yang nak kena azab? Siapa yang nak dapat nikmat? Yang kena azab, yang tak kena Tuhan, yang tak kena Nabi, yang tak kena Islam. Marabuka, aku tak tahu. Waman nabiyuka, aku tak tahu. Wama dinuka, aku tak tahu. Depa kata Muhammad tu Nabi, dia lah kot. Dung, kata malaikat dabuh dia. Bila dia kena, sampai berlaku hari kiamat, penuh dengan kesengsaraan. Kita duk kumpul banyak benda, duk kumpul. Rupanya last sekali kita kena kumpul apa? Ikhlas dan ikut Nabi aja. Subhanallah. Tadi saya duk sembang dengan satu kak tadi, kak jemaah kita, muslimat kita. Antu tengok dia punya nak ikut Nabi, tempat kerja dia buat sambut apa nama ni lah, Muharram ni, sambut Muharram. Dia pas sambut macam mana Pak Mit? Dia pas sambut dengan baca Yasin, dia pas sambut dengan sembahyang hajat perdana, dia pas sambut dengan tahlil perdana, dengan bubuk surah. Sambut Muharram ni. Tapi lambatlah dia buat, pasal baru ada time dia pas sibuk di tempat kerja. Jadi muslimah kita yang sunnah ni, dia ni nak masuk majlis ni, dia tanya Ustaz, macam mana saya ni? Kita duk mengaji ni semua, Umar sendiri tak sambut lagu tu. Umar tak sambut lagu tu, siapa kita nak sambut lagu tu? Jadi saya nak tanya kat Ustaz satu, kalau kau ambil MC hari tu boleh tak? Cuti kau habis dah. Kau sakit lah, tapi bukan sakit demam, sakit hati. Sakit lah, sakit hati tengok. Tapi kau nak cerita, dia pun tak boleh faham. Dan kau pun tak erti nak cakap. Macam Ustaz duk cakap kat mereka ni, tak erti. Boleh tak kau ambil MC? Kalau kau mai, kau tak masuk surau, lagilah mulut buah kan. Orang Islam berapa kerak je dalam pejabat tu, tiba-tiba semua duk pi baca Yasin, kena berbuang suara, kau kita seorang-seorang duk buat kerja, pelik Jadi boleh tak kau ambil MC? Memang boleh dapat MC tu, tapi nak tanya Ustaz, ni maksud menipu tak? Satu orang faham agama, dia bertemu dengan keadaan macam tu, dia nak jaga sunnah Nabi, dia sanggup ambil MC. Saya katakan demi Allah, apa yang kau buat ini akan dibayar oleh Allah. Pasal apa kau ambil MC? Pasal apa? Pasal nak pergi wang kalian ke? Tak. Pasal nak memelihara tak buat bid'ah. Tengok. Demi Allah, yang ni besok mati, yang ni esok mati, paling besar pertolongan dia dapat. Tapi dunia nampak simple aja. Alamak, dunia nampak apa ni duk pergi tipu ambil MC. Tak, dia bukan tipu. Nabi kata kullu bid'atin dalalah, kullu bid'atin dalalah. Kita bukan tak makan bubung suara Pak Amir, kita makan, tapi bulan Sapang kita kena tukar bubuk Sapang. Kita pun ada pakcik Sapang sini kan. Nanti kita makan tak bubuk suara? Makan. Tapi bulan bila? Bulan Sapang. Tak pasal apa yang pergi makan bulan Sapang, tak makan bulan ni? Pasal kita nak bagi kita ni berlain dengan Syiah. Syiah buat bubuk suara di Karbala sana dalam bulan ni sebagai penghinaan kepada Aisyah dan Umar Al-Khattab. Dia seronok Umar mati, dia seronok Aisyah mati, dia seronok, maka dia syukur dengan dia buat benda ni semua. Kita nak bagi tahu, kita tak musuh dengan bubuk suara tu, tak musuh. Ubi, pisang, kacang, apalah salah depa tu. Tapi cuma kita nak bagi tahu, budaya kita, budaya ahlu sunnah, bukan kenuri di atas kesyukuran matinya orang baik-baik. Kita budaya ahlu sunnah, tak musuh dengan benda-benda halal. Kita makan bubuk suara, kita makan orang nak buat bengkang suara, tapi kita bawa pergi bulan Sapang sebagai pembuktian itu adalah adat orang Melayu semata-mata. Satu bubuknya ada tarikh bubuk suara. Bubuk kacang mana ada tarikh? Bubuk pulut hitam tak ada tarikh.
Bubuk suara ni ada tarikh 10 Muharram, bulan Muharram. Pasal apa dia ada tarikh? Pasal di Karbala ada tragedi Karbala. Berlaku pada 10 Muharram dalam bulan Muharram. Pasal itu kita nak mukhalafah akidah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa ikut satu kaum, dia jadilah kaum tu. Kita percaya dia sesat, kita tak mau ikut. Kita punya bubuk suara, kita buktikan bubuk suara kita ada. Bulan bila? Bulan Safar. Tapi kalau orang Melayu berat hati buat bubuk suara bulan Safar, memang orang Melayu itu Syiah punya orang, Karut punya orang. Buktikan dia bubuk tak ada kena mengena dengan akidah, tak ada kena mengena dengan Nabi Nuh. Tak ada pasal Nuh nak pergi cari, nak pergi perah santan sikit punya banjir ke, nak pergi ambil pergi perah santan. Nuh nak buat 5 gantang punya bubuk suara, banyak mana santan nak pakai, pokok nyok semua tumbang habis dah. Masa Nuh buka ada peti air nak simpan santan bakmi perah siap-siap. Dia pun kata 6 bulan bahtera Nabi Nuh tergantung dekat awan. 6 bulan, 6 bulan santan boleh tahan ke? Beli pagi tengah hari pun basi dah santan ni 6 bulan. Kita tak ada kena mengena dengan Nuh, tak ada kena mengena dengan Syiah. Kita buat bubuk suara pasal nak makan. Buktikan buat bulan Safar. Buat bulan Safar. Buat bulan Maulud. Bubuk suara ni boleh buat bila-bila masa yang tidak ada kena mengena dengan tarikh, seperti yang disambut di Karbala. Kakak kita ni sanggup ambil MC. Antum, kita buat untuk Allah, Allah buat sesuatu untuk kita. Percayalah, Allah bersama dengan hamba dia. Percayalah. Kita mati esok, makan hasil lah. Makan hasil lah. Makan hasil. Selalu saya bagi tahu kan ayat yang Nabi duk baca, ayat 71 72 surah Al-Ahzab. Apa Allah Taala firmankan? Allah Taala kata, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia mendapat kejayaan yang besar. Habis. 31 surah Ali Imran. Apa dia? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu betul kamu beriman kepada Allah, kalau betul kamu beriman kepada Allah, Allah kata apa? Fattabi'uni. Tak usah banyak cakap, ikut Nabi Muhammad. Yang Muhammad buat kamu buat, dia tak buat kamu tak usah buat, kamu ikut dia. Kamu ikut dia. Ikut dia. Dia sambut Maulud lagu mana? Nabi tak jumpa ke bulan bulan Muharram? Kan Nabi tak pernah tahu ada bulan Muharram. Bulan dalam surah Taubah kata bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Nabi tu orang Arab, dia jumpa Muharram. Dia buat ke tali perdana, dia buat ke hajat perdana, dia tak buat. Yang dia tak buat kamu tak usah buat, yang dia buat kamu buat. Itu makna ikut. Kalau dia buat kamu tak buat, dia tak buat kamu pi buat, yang tu bukan ikut. Yang tu bukan ikut. Yang tu kelabu asap. Yang tu bukan ikut. Apa Allah kata? Kamu nak berbicara soal iman, kata Hasanul Basri, ayat ini adalah ayat yang menguji orang-orang yang mengaku beriman. 31 Ali Imran. Nabi Muhammad itu adalah konsekuensi kepada iman kita pada Allah. Respon iman kita pada Allah. Kita iman pada Allah, Allah mai kita uji. Iman tak dengan Allah? Fattabi'uni. Ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Iman kepada Allah. Ikut Nabi Muhammad. Ni kita duk ikut di dunia ni, sehari dua hari ni kita nak mati. Allah Ta'ala kata apa? Wa yaghfir lakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Mati dan hidup kamu sebagai orang yang mendapat balas cinta daripada aku, dan mati dan hidup kamu mendapat ampun dosa daripada aku. Habis. Tutup mata, orang kapan kita, orang sembahyang mayat kita, orang bawa pergi tanah kubur, orang kambuh-kambuh, kita makan hasil ni. Hasil ni kita makan. Satu je kita minta pada Allah, kita ikhlas dengan sunnah Nabi, kita makan hasil. Kita makan hasil. Kan? Saya selalu ke mana-mana ikhwan
Selalu saya bagi tahu, orang yang dalam dunia ni dia bagi 1000 alasan untuk ikut sunnah Nabi, hari dia mati dia akan minta naik hidup walaupun 1 minit. Untuk apa? Bagi seminit aku ikut sunnah Nabi cukup, ya Allah bagi aku mati. Seminit punya ikut Nabi boleh menyelamatkan dia hayat abadi di akhirat. Panjang. Bayangkan kalau seumur hidup dia ikut Nabi. Subhanallah. Orang yang ikut Nabi dengan ikhlas ni mati. Kita baca doa lagi, ikut sunnah Nabi. Pasal tu bila kita baca buku-buku ulama-ulama menulis buku pasal sunnah, setiap sunnah yang kita hidupkan pada orang hidup ataupun orang mati adalah syafaat dunia dan akhirat. Syafaat. Kita semayang cara Nabi, syafaat untuk kita di dunia. Pertolongan kita. Kita tak rasa kalang kabut, tak rasa susah, tak rasa apa. Kita mati kerana kita semayang cara Nabi, syafaat pula untuk kita. Kita tidak akan diazab. Ada satu mayat kita pergi bagi mandi cara sunnah, syafaat untuk orang hidup dan syafaat untuk orang mati. Tapi bila kita buat satu benda tak sunnah, dia tak ada syafaat dekat kita dan tak ada syafaat untuk orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita mau kata pada ini mayat? Apa syafaat dia? Syafaat dia adalah hadis Abi Daud, idza sallaitumul janazah, idza sallaitumul mayit fa akhlisu lahu du'a. Bila kamu sembahyang mayat, kamu ikhlaskan doa kamu, bukan kamu pergi tanya orang apa kita mau kata. Kalau dia tu jawab pula, hang punya sukalah nak kata apa, tanya aku pasal apa. Hang kata apa, hang katalah, nak kata lok-lang ke kalang kabut ke, punya pasal lah, tanya aku buat apa. Doa, Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Doa itu sampai pada orang mati, syafaat. Kita rugi ya kawan, kita rugi. Kita membazir umur kita ni dengan benda-benda tak boleh tolong kita lepas mati. Kita semayang tak ikut Nabi, lepas kita semayang kita buat macam-macam. Kita, Allahu Akbar, kita akan rugi, kita akan rugi, kita akan rugi. Kita tak cakap yang tak semayang terus, yang tu tak payah sembang, dia menangis. No, yang tak sembahyang langsung duk dengar azan tu, Allahu Akbar, dia buat tak tahu. Tapi bila lori tilam lama tukar tilam baru, oh apik lailo. Dia kenal apik lori tu, dia tak tahu apa yang duk kata Allahu Akbar ni. Allahu Akbar tu duk berkumandang di udara, Nidaur Rahman tu, dia buat tak tahu. Macam tak ada seruan, macam tak ada tuntutan, macam dia bukan hamba Tuhan. Apa ni? Dia ni esok mati menangis. Kita duk cakap bukan pasal dia, kita duk cakap pasal kita hak buat ibadat ni, buat ibadat tak ikut Nabi pun menangis. Yang buat ibadat ikut cara Nabi pun menangis. Awaknya aku tak bubuh ikhlas ni. Last sekali ikhwan, last sekali. Ji'tumuna furada, kita balik sebatang kara. Kita balik sebatang kara, mesti balik sebatang kara. Hari itu ikhwan, siapa nak tolong kita? Rupanya betul, ikhlas kita pada Allah dan sunnah Nabi yang kita ikut, syafaat untuk kita. Subhanallah, subhanallah. Orang sunnah kalau dia mati, masa dia mati dia ikut Nabi kerana Allah, dia tidak ada riak, tak ada sombong, tak ada apa. Tolak umat balik dia, ambil baki itu dengan tarikh dia mati, dia makanlah hasil ibadah dia kepada Allah. Boleh kata dia masuk kubur tu, masuk terus istirahat. Hatu ikhwan. Hak tu bola hati kita. Kita tak mau dengar siapa main pulas kita, siapa kata macam-macam, kita tak mau. Kita semayang isyak tak ada usolli, dalam hati kita mau ingat apa? Aku ikut Nabi. Syafaat untuk kita. Allah ampun dosa kita, Allah sayang kita. Pasal kita sanggup buat untuk Nabi. Macam kau tadi, sanggup ambil MC kerana nak ikut Nabi. Allah ampun dosa dia, Allah akan sayang dia. Kita mangkit pagi, kita jumpa tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa ada dalam hati kita? Aku ikut Nabi, aku baca doa ni.
Allah sayang kita, Allah ampun dosa kita. Pagi-pagi buta tu dapat ampun dosa dah. Pasal apa? Baca doa, ikut Nabi. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ingat dalam hati apa dah? Dalam otak ni ingat apa? Aku ikut Nabi. Aku nak ikut Nabi. Ya Allah, jadikanlah aku masuk kaki tandas ni kaki kiri, aku keluar kaki kanan pasal aku ikut Nabi hang. Ya Allah, hang terima aku. Ingat lagu tu dalam kepala otak. Syafaat untuk kita. Kita masuk pancung, ada kolah ayak, kita tak suar tangan kita masuk dalam kolah ayak. Kita ambil cebok ayak tu, kita basuh dulu tangan kita, baru kita suar masuk dalam kolah. Pasal apa? Pasal Nabi kata bangkit pagi jangan pi suar terus tangan dalam kolah. Pasal kamu tak tahu, la tadri aina batat yadahu. Kamu tak tahu masa kamu tidur tangan kamu ni pergi tang mana. Ya Allah, pasal ingatlah hati, pasal Nabi hang tak bagi aku tak buat, aku basuh di luar. Allah sayang kita, Allah ampun dosa kita. Antum bayang tengah duk masuk pancuk, keluar terlincin, jatuh, gedebak jatuh, mati. Mati dalam apa? Mati dalam berjalan di atas sunnah dengan penuh ikhlas. Syurga dia punya, syurga dia punya, syurga dia punya. Nabi pula cerita dalam hadis. Apa dia? Hadis Buraidah. Buraidah ni satu hari pergi ziarah satu mayat. Orang duk kata apa? Orang kata pada dia, "Mari tengok asal mayat ni, peluh habis, dai-dai ni semua ni peluh habis." Peluh habis. Buraidah pergi tengok Buraidah pergi tengok terus dia kata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku dengar Nabi bersabda, di antara tanda mayat itu mukmin, dia penuh dengan peluh. Oh subhanallah. Peluh ni dia. Albani ambil hadis ni, bubuh dalam kitab dia Ahkamul Janaiz. Di antara husnul khatimah punya mati baik-baik ni ialah dia ini berpeluh. Sebagai tanda orang ni bila ikut Nabi dengan ikhlas, Allah ampun dosa dia, Allah kasih dekat dia, Allah nak tunjuk dekat orang lain, ni mayat ni aku kasih. Allah bagi peluh dia ni peluh. Ni duk buka kipas, buka aircon dalam rumah, peluh dia. Subhanallah. Saya pernah jumpa satu mayat Pak Mi keluar daripada peti ais. Keluar daripada peti ais. Antum bayang mayat keluar peti ais jadi macam mana? Jadi macam kita simpan udang dalam peti ais Keluar duduk sat, peluh ni. Peluh. Masa tu saya tak tahu apalah. Oh kata peluh ni sakan, mati pun penat saya kata. Tapi bila balik kita baca hadis, peluh ni. Sajakah Tuhan bagi mukmin tu peluh? Dah. Tuhan nak bagi tahu pada alam ni. Ni hamba aku ni. Tapi masalah dia, alam ini buta hidayah Tuhan. Manusia tak nampak hidayah Tuhan. Dia kata biasalah peluh bila kita mati baru. Bukan mati baru, mati lama ni keluar peti ais. Peluh. Urusan Allah. Apa kerja kita ikhwan? Kita ikut Nabi. Lama kesat tak peduli. Hari kita ikut Nabi. Hari kita ikut Nabi itu, kita telah mencipta satu tragedi, satu diary dalam hidup kita yang sungguh-sungguh bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Dia kata kita masuk alam barzah, alam kubur, dan ketiga kita masuk alam qarar, alam akhirat. Last sekali kita balik alam akhirat. Jadi kalau kita tengok dia punya susunan tiga lah, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Tapi kalau ikut kita punya keterangan tadi, jadi 4 lah. Alam dalam perut mak kita satu, Quran duk beritahu, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Dalilnya Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang beriman daripada keluarga Fir'aun. Dalam keluarga Fir'aun ada juga beriman. Duk ingat Fir'aun ni semua Fir'aun. Ada. Antum baca dalam surah Al-Ghafir, ada kalimah rajul min ali Fir'aun. Satu orang daripada keluarga Fir'aun, dia beriman dengan Musa. Fir'aun dera dia. Fir'aun dera dia. Firman Allah, ya qaumi innama hazihi hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar.
Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Akhirat negeri yang kekal. Ikhwan, manusia kalau dia ingat dia akan balik akhirat, dia sendiri boleh timbang hidup dia. Tapi kalau dia tak pernah ingat akhirat, dia tak boleh timbang hidup dia. Siapa nak timbang hidup kita, ikhwan? Kita timbang sendiri. Macam mana nak timbang? Ingat asal usul kita. Asal usul kita. Asal usul kita dari mana? Satu. Lepas tu lah kita doa datang mana? Dua. Nombor tiga, kita nak pergi tang mana? Nombor empat, lepas kita ni, apa kesudahan kita? Kita ingat ni semua, kita mula ada pertimbangan. Nak buat apa, kita mesti ada pertimbangan. Mesti. Orang kata jahat, bukan tak jahat. Jahat kita tu, dia ada handbrake. Dia ada handbrake. Bukan tak jahat. Kita ni semua jemuan-jemuan Tabah anak Pulau Pinang, jemuan-jemuan kita ni kan. Orang kata lah, anak Pulau Pinang ni jemuan-jemuan, kata orang. Tapi nak abang, jemuan-jemuan anak Pulau Pinang pun sunnah. Hantu yang mahal, yang tu kira mahal, kalah dengan jemuan lain. Pasal jemuan lain, jemuan terus. Anak Pulau Pinang ni walaupun dia jemuan, karuah. Karuah sunnah. Karuah sunnah. Payah terbung. Sikit punya payah terbung. Payah tu. Sikit punya payah. Payah terbung. Sunnah. Lagi satu payah. Payah kongsi. Payah tu pergi kongsi pula dengan orang. Allahu Akbar. Sunnah. Sunnah. Kita pergi Kuala Lumpur. Satu Kuala Lumpur tu, kita nak cari satu masjid macam ni, tak ada. Tak ada. Kita boleh mengaji sunnah di dewan tu, kita mengaji sunnah di rumah orang ni. Kita nak semayang Jumaat, semayang waktu macam semayang di Payah Terbung, di Karua, di apa, Payah Kongsi ni, tak ada. Sebesar-besar peta Malaysia ni, Kuala Lumpur tu besar tu, tak ada. Subhanallah, subhanallah. Ini nikmat Allah bagi. Nikmat. Nikmat untuk disyukuri. Allahu Akbar. Manusia ini kalau jahat, Allah campak dia agama, berubah dia. Berubah dia. Berubah dia. Karena itu kita kena jaga ikhwan sampai habis umur, sampai last sekali malaikat ketuk rumah kita. Kita buka pintu hati kita, tengok-tengok malaikat maut. Dia nak ambil nyawa kita. Kita balik dengan apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya yakin ikhwan, satu benda saya dengar daripada Syekh Maulud dalam khutbah dia, saya yakin ayat ini untuk orang beriman daripada kalangan keluarga sunnah dia. Tak ada kena mengenal dengan orang lain. Ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang damai. Jiwa kita bukankah keluh kesah? Bukankah kita bila orang kata kita jadi macam mana ni? Macam mana ni? Bila orang buat kita sikit geluh kesah, tiba-tiba Allah panggil, wahai jiwa yang tenang. Jiwa mana yang tenang? Yang redha dengan takdir dan urusan Allah. Dia terima agama ni macam mana cara dia. Dia ikhlas pada Allah, dia ikut Nabi, dia redha orang nak kata apa, orang katalah kat dia. Hari dia mati ikhwan, dia mati pasal apa tak mau ambil tahu. Kencing manis ke, darah tinggi ke, tak mau ambil tahu. Malaikat mai kat dia, malaikat kata kat dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba Allah yang tenang jiwa dia dengan perjalanan agama ini, irji'i, jom kita balik. Habislah. Orang kata pada kamu, orang sakiti kamu, orang fitnah kamu, orang ejek kamu, orang macam-macam orang kata pada kamu, irji'i, tinggal depa, jom Tuhan panggil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jom kita balik bertemu Allah Taala. Hang redha dengan dia, dia redha dengan hang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah kata hamba-Ku, ini syurga-Ku. Kita nak ni. Apa lagi kita mau? Apa lagi kita mau?
Pasal tu bila kita pegang sunnah ni ikhwan, kita tak tengok kiri kanan, keputusan yang tepat kerana Allah kita genggam sunnah tu. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Dalam hadis Anas, kal qabidi 'alal jamri. Kamu sakit sikit. Kamu sakit, orang palu tengah belakang. Apa usalli pun tak ada. Kan? Usalli. Ada pengalaman kawan-kawan cerita dengan saya lah. Namanya sembahyang masjid Karua, turun-turun member dia terserempak dengan motor. Member dia kata apa pergi sembahyang situ? Member dia kata apa pergi sembahyang masjid tu? Dia kata masjid, apa masalah dia? Masalah lah masjid tu, masalah dengan tu imam, dengan tu bilal, semua masalah. Usolli tak ada. Jom pergi sembahyang lain, pergi sembahyang lain. Tu dia lah. Yang kita boleh mengaji malam ni di Karua ke, di Pai Terbong ke, di mana ke, orang nilai kita ni macam tu. Bukan kita pergi curi anak ayam siapa-siapa bakmin. Tak curi, rokok pun kita tak hisap. Dia nilai kita macam tu. Dia nilai masjid ni, Allah, masjid tak ada hidayah, masjid Allahu Akbar, depa ni esok mati lagu mana. Dia bayang kita ni kalau mati lagu mana. Apa Tuhan kata? Habis dah masa tu semua, habis, cukup. Sakit telinga kamu kan? Habis. Biar pergi kat mereka. Daripada mati, daripada hidup sampai kita mati, kita duk pesan kat kawan-kawan, saya mati besok buat cara sunnah. Kita duk pesan. Kawan pula pesan, ustaz, kalau saya mati dulu buat cara sunnah. Ni duk pesan memesan. Tapi tak tahu siapa nak pergi dulu. Sahabat nak pergi dulu boleh, tak ada masalah. Saya pergi lambat sikit tak apa. Pasal kita tak habis lagi. Saya nak kena habis kitab dulu. Kan? Ni kita duk pesan memesan sama kita ni. Daripada kita hidup, kita duk pegang dengan sunnah ni sampai kita mati. Saya nak kalau boleh mayat saya besok, kita duk pesan kat kawan, bagi mandi cara sunnah, kapan macam sunnah. Tak mau duk pergi bubuh kapok-kapok apa nama bunga di tepi-tepi ni semua, tak mau. Ini mayat orang Islam, bukan mayat Riang Aceh. Dia ambil bunga cerai tu campur dengan kapuk baruih, duk pergi bubuh di keliling kapan. Tak mau. Tu semua kita tak mau. Tak ada dalam sunnah dan tak ada dalam mazhab. Kain kapan saja, kain kapan. Nak bubuh apa? Kafur. Kapuk baruih boleh, kapuk baruih kosong tu bubuh. Itu saja. Bunga-bunga ni semua tak mau. Semayang, imam sunnah, takbir macam mana Nabi ajak. Bagi assalamualaikum, apa doa saya tak mau dah. Pasal jemaah mai masa semayang mayat tu dia berdoa betul-betul pada Allah. Habis semayang assalamualaikum, angkat pergi tanam. Habis tanam kambuh-kambuh semua, berdiri 3-4 minit, satu wa'iz, satu peringatan, baca satu doa pendek, habis. Lepas tu kenanglah daku dalam doamu. Start motor duk balik, ingat ini sahabat kita, Allahumma ghfir lahu warham. Doa ni sepanjang masa kita hantar pada dia. Cukup, dekat tu cukup. Kita yang masuk dalam tu, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau hang bawa beg penuh dengan maksiat, hang makanlah maksiat tu. Kalau hang bawa sunnah Nabi, hang tahulah lagu mana Tuhan nak balik hang. Kita duk pesan ni semua ke orang pasal kita percaya perjalanan ini sangat diredai oleh Allah, tanpa ragu. Tak ada syak langsung dalam hati kita. Ini jalan yang betul, jalan yang benar, jalan yang Allah redha. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan yang lurus, kamu kena ikut jalan Nabi. Orang sunnah yang dah balik bertemu Allah Ta'ala, dia akan saksikan, dia akan menangis juga. Menangis melihat ganjaran-ganjaran di sisi Allah. Kita tengok pengurusi masjid Pai Terbong, Pak Man meninggal. Orang sunnah. Satu orang sunnah meninggal. Saya tak tahu Pak Man ni orang Pai Terbong. Saya telefon Ustaz Nan, satu sahabat, kata Pak Man meninggal. Saya kata saya orang Penang, saya tak tahu. Saya telefon ke Ustaz Nan kata betul lah berita Pak Man meninggal. Di Kelang no, dia duduk di Kelang, tapi dia sunnah.
Dia pun bukan biasa makan kopi sekali dengan Pak Man.